discrimination at all. Kalau kita boleh menjulang nama negara dengan sukan OKU ni, bekas the pesada dunia look at disabled sport, it's like a big sport. There's no difference. So saya berharap Malaysia sendiri, negara dari segi, tidak ada saya menunjukkan kepada sesiapa, tapi itulah hati kita, mata kita, harus tengok kita ni manusia adalah sama rata. Datuk Seri Megat Syahriman Datuk Zahruddin, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda semua yang terus setia dengarkan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Seperti biasa setiap hari Khamis kita akan dengarkan program Klinik Cukai bersama-sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, hari ini kita nak bawakan tentang pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan. Jadi bersama-sama dengan kita pada waktu ini di talian Zoom, kita ada Puan Nurul Amalina Syafinas Abu Sufyan, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam di Cawangan Duta Bahagian Perniagaan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Puan Amalina. Baik. Okay. Waalaikumsalam Puan Tasha. Okey. Baik. Jadi dapat dengarkan boleh saya? Boleh dengar ya? Sama, saya boleh dengar. Puan dapat dengarkan saya? Okey, Puan Amalina? Ya, saya boleh dengar ya Puan Tasha? Boleh. Baik. Okey. Baik, untuk kita ketahui dengan lebih lanjut tentang pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan. Jadi kita nak tahu juga apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan topik yang dibawakan pada episod hari ini, Puan. Okey, Puan Tasha, untuk pertama sekali saya nak bagi ucapan terima kasih kepada Bernama Radio untuk menjemput kami memberi sedikit pengenalan kepada pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan. Okey, untuk makluman semua, kita masih lagi dalam musim Jom Klik Hasil 2021 yang mana individu sama ada pendapatan perniagaan ataupun pendapatan pengajian dikehendaki untuk melapor pendapatan yang diterima pada tahun lepas kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, ya Puan. Okey. Bukan sekadar lapor, mereka juga perlu bayar cukai pendapatan sekiranya ada mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okey, bagi pendapatan yang penggajian atau lebih senang lagi kita kenali sebagai mereka yang makan gaji, tarikh akhir lapor dan bayar telah pun tamat pada 15 Mei yang lalu. Tapi bagi individu yang berpendapatan perniagaan, masih boleh lapor dan bayar sehingga 30 Jun 2021. Itu jika mereka guna borang manual. Jika mereka guna e-filing atas talian, ada extension lagi 15 hari sehingga 15 Julai 2021, Puan. So pada topik kita pada hari ini, pengenaan cukai atas pendapatan perniagaan, saya akan cuba terangkan lebih lanjut apa yang dikatakan sebagai pendapatan perniagaan, kemudian bagaimana pengenaan cukai ke atas pendapatan tersebut dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan lah yang perlu saya kongsikan dengan pendengar Bernama Radio pada pagi ini, Puan. Ya, sangat menarik ya sebenarnya. Baik, dan apa yang dimaksudkan pula dengan pendapatan perniagaan bagi individu? Adakah ini melibatkan perniagaan konvensional sahaja ataupun turut melibatkan perniagaan online? Sebab kalau kita tengok sejak pandemik COVID-19 kan yang berlaku PKP dan sebagainya, ramai hilang pekerjaan dan ambil peluang lah untuk buat perniagaan secara dalam talian ni kan. Jadi bagaimana Puan situasinya? Okey Puan, sebelum kita nak lapor pendapatan kita ni pada pihak lembaga, kita perlu fahami dululah apa yang dimaksudkan pendapatan perniagaan bagi individu. So jika keuntungan yang diperoleh daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion, perlu lapor pendapatan ni pada pihak lembaga kerana apa yang disebutkan ni merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai. Termasuklah sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa. Tapi jaranglah kita nak lihat yang tidak berdaftar, sedangkan yang buka gerai tepi jalan pun mereka perlu ada lesen dengan pihak berkuasa tempatan ni, Puan. Okey. Perniagaan ni dia ada dua kategori. Sama ada perniagaan tersebut adalah milikan tunggal atau bekerja sendiri. Maksudnya dialah pemilik, dialah pekerja, dia yang menjalankan perniagaan itulah. Ataupun perniagaan ini juga boleh dalam bentuk perkongsian.
perniagaan konvensional atau online dua-dua sama. Kita perlu lapor kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Beberapa contoh perniagaan saya boleh beri puan. Kalau yang selalu kita kenal tu macam perniagaan runcit, pasar malam, perniagaan gerai, kemudian pertanian dan peternakan. Kemudian klinik, firma guaman, perkhidmatan profesional, yang itu adalah pendapatan perniagaan pun sebab mereka owner kepada perniagaan tersebut. Tapi memandangkan sekarang ni zaman kita semakin moden, semakin canggih, kita pun ada bentuk perniagaan secara online. Betul? Seperti internet, online business, Shopee, bidang lakonan, duta produk yang macam kita tengok orang buat IG review, semua tu dah kira satu pendapatan perniagaan secara atas talian ya. Kemudian saya nak kongsi juga, ada saya mendapat panggilan lah daripada pembayar cukai mengatakan saya ni pemandu Grab, saya perlu tak lapor cukai? Perlu ya, jawapannya perlu sebab pemandu Grab juga menerima pendapatan secara komisen berpandukan job yang mereka dapat secara harian tersebut. So semua ni termasuk dalam pendapatan perniagaan yang boleh dikenakan cukai, Puan Tasha. Okey. Jadi asalkan kita menerima sesuatu yang dilihat sebagai satu pendapatan, semuanya dikenakan cukai Okey. Dan adakah semua jenis perniagaan yang Puan Amalina kongsikan tadi perlu dilapor pendapatannya kepada LHDN sendiri, ataupun ada perniagaan ataupun contoh macam saya ni dropship kecil je, niaga pun tak keluar modal, untung saya pun kecil je, itu dikira juga ke ataupun bagaimana? Atau ada ataupun ada jumlah-jumlah yang tertentu yang ditetapkan oleh LHDN sendiri, bagaimana? Okey, itu sebenarnya macam tanggapan ramai, tak adalah kira ramai, tanggapan beberapa segelintir rakyat atau peniaga yang mengatakan kalau sikit ni tak perlu kot lapor cukai sebab tak kena cukai. Tapi bila sebenarnya tak ada pendapatan minimum yang ditetapkan untuk perniagaan bagi mendaftar cukai pendapatan. Sebab tak semestinya bila kita daftar terus kena cukai, Puan. Kita punya kewajipan untuk lapor dan mengemukakan borang cukai tersebut. Apabila anda menjalankan perniagaan sama ada secara daftar atau tidak, anda perlu daftar nombor cukai dan laporkan pendapatan tersebut pada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Pendapatan perniagaan ni, Puan, dia beza sikit dengan pendapatan penggajian, yang mana individu yang ada pendapatan penggajian tahunan melebihi RM37,333 ni, ini pun selepas potongan KWSP lah, dia perlu daftar cukai pendapatan. Berbeza dengan peniaga yang mempunyai pendapatan perniagaan, dia tak ada minimum. Asalkan dia mulakan perniagaan, dia sepatutnya sudah mendaftar fail cukai pendapatan. Kalau saya izinkan saya rujuk pada Seksyen 4. Seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan 1967. Pendapatan bagi sesuatu perniagaan itu layak dikenakan cukai pendapatan selepas diambil kira semua perbelanjaan yang layak digunakan dalam perniagaan dan pelepasan cukai yang layak dituntut oleh peniaga tersebut. Jadi pastikan peniaga menyediakan akaun untung rugi untuk buktikan pendapatan yang diterima sekiranya diminta oleh pihak lembaga hasil. So kita kena ingatlah kepada peringatan kepada peniaga di luar sana, tak semua pendapatan daripada punca perniagaan ini terus dikenakan cukai sebab kita masih ada bergantung kepada kadar cukai. Kemudian peniaga juga ada perbelanjaan yang layak dituntut dan pelepasan cukai yang layak dituntut sama seperti mereka yang mempunyai pendapatan penggajian, Puan. Okey, jadi yang paling penting sekali bila mula je perniagaan, daftar dulu untuk dapatkan nombor cukai ya. Ya, betul. Sebab apa? Kemungkinan tak layak pun nak dikenakan cukai. Jadi jangan risau. Betul. Betul. Kita ada boleh claim perbelanjaan yang layak bagi perniagaan. Kemudian ada juga pelepasan cukai yang layak dituntut. Baik. Ya, jadi adalah juga jangan risaulah, nanti ada pegawai LHDN yang akan bimbing kita, bagi tahu. Kan jadi senanglah kalau mula berniaga tu, mungkin kebanyakan mereka belum layak lagi kan Puan Amalina. Jadi dia dah get ready dah, dah bersedia sepanjang tahun tersebut kan. Mungkin kalau dia kata kalau betul lah dia claim peniaga kecil-kecilan saja, mungkin dia tak kena pun cukai, tapi dia punya kewajipan untuk hantar borang cukai tersebut. Okey. Jadi ramai yang nak tahu kan, sebab ramai yang berniaga secara online ni, berapa sebenarnya kadar cukai bagi perniagaan untuk individu dan juga untuk syarikat? Okey, kalau kadar cukai dia berbeza dengan syarikat yang saya nak tekankan di sini lah. Kalau kadar cukai bagi individu, dia adalah paling minimum 0%, paling maksimum 30%. Ini bagi tahun taksiran 2020 lah.
bagi perniagaan syarikat, dia berbeza. Kadar cukai pendapatan paling minimum adalah 17% sehingga 24%. Kadar cukai ni kita boleh tengok pada website. Dia ada banjaran pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ni kita dapat selepas dah tolak perbelanjaan layak dan dah menuntut pelepasan yang boleh dituntut. Jika contohnya kalau kita tengok pada kadar cukai, contoh saya bagi ada banjaran cukai tu daripada RM20,000 hingga RM20,000 hingga RM35,000 dia ada kadar dia. RM20,000 yang pertama dikenakan cukai RM RM150, kemudian RM15,000 yang berikutnya 3% sahaja atas jumlah yang dalam lingkungan RM15,000 seterusnya itulah. Itu pun kita ada lagi rebate jika pendapatan bercukai individu peniaga tersebut adalah di bawah RM35,000, dia ada rebate lagi, tolak lagi RM400. So cukai tu lagi kurang yang patut dibayar Puan. Okey, jadi kena pergilah dekat LHDN ni untuk dapatkan. Kalau tak faham kan tengok kat laman Ya, dekat laman web hasil.gov.my. Ya, boleh tengok dekat sana lah. Sebab kan kalau kata PKP sekarang ni tak boleh nak ke kaunter nak walk in terus kan, ya, kena ada janji. Betul. Okey, dan berdasarkan kepada apa yang dikongsikan oleh Puan Amalina tadi tentang jenis perniagaan yang boleh dikenakan cukai dan juga nilai kan ataupun kadar cukai yang dikenakan, kita rasa mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar kita mungkin ya yang menjalankan perniagaan tapi masih lagi belum lagi melaporkan pendapatan perniagaan mereka. Jadi bagaimana? Apa yang menjadi satu tanggungjawab lah kepada semua ya pendengar-pendengar kan ataupun orang lain yang dah mula berniaga ataupun mungkin baru saja mula berniaga, untuk mereka ni ada rasa tanggungjawab untuk mendaftar borang cukai mereka, nombor cukai mereka, Puan. Okey, Puan, yang paling penting saya ingin ingatkan mesti daftar sebagai pembayar cukai apabila memulakan perniagaan. Kalaupun katakan peniaga tu dah lama, masih belum terlambatlah untuk daftar dan boleh laporkan kembali pendapatan perniagaan yang telah lalulah tahun-tahun yang terdahulu. Jadi bila dah ada nombor cukai pendapatan tu, jangan lupa untuk hantar borang nyata, iaitu kalau peniaga dia pakai borang B. Kalau kita buat online, EB lah, borang individu pemaus tawatin yang menjalankan perniagaan. Okay. Kalau kata kita peniaga menggunakan borang manual, tarikh akhir tu adalah 30 Jun. Kalau dia guna e-filing secara atas talian, ada extension 15 hari sehingga 15 Julai. Tapi memang kita galakkan guna secara e-filing lah sebab lebih mudah, tepat dan selamat dan cepat. Semuanya di hujung jari Puan. Kemudian seterusnya saya nasihatkan untuk sediakan akaun dan penyata lain-lain pendapatan. Ini untuk memudahkan juga peniaga apabila mereka ingin isi borang B tersebut. Dan seterusnya Puan, peringatan untuk tidak lupa menyimpan dokumen, rekod dan akaun perniagaan selama 7 tahun. Ini yang selalu ada masalah lah dalam kalangan peniaga bila mereka berjumpa dengan pihak lembaga. Kalau kata mereka ada kes audit, macam alamak tak simpan dokumen lah. Itu sebenarnya kewajipan untuk simpan, bukan hanya peniaga. Pendapatan penggajian pun mereka kena simpan, apatah lagi pendapatan perniagaan yang mana transaksi dia sangat banyak. So memang kena simpan dan sekurang-kurangnya memang 7 tahun. Itu adalah termaktub dalam akta cukai. Adalah kewajipan untuk simpan, jika tidak boleh dikenakan penalti dan tindakan undang-undang. Okey Puan, seterusnya peniaga disarankan untuk patuhi notis bayaran ansuran atau skim ansuran yang dikenali sebagai CP500. Yang ini saya akan explain dengan lebih lanjut di kemudian. Seterusnya, maklumkan secara bertulis sekiranya perniagaan ditamatkan. Bukan maksudnya bila perniagaan ditamatkan ni anda tidak ada kewajipan, peniaga tidak ada kewajipan untuk hantar borang. Dia mesti hantar selagi dia ada nombor cukai tersebut. Sebab mungkin kalau kata perniagaan ini ditamatkan, dia ada perniagaan lain ataupun dia ada pendapatan penggajian, maka nombor cukai tersebut masih perlu digunakan untuk dia submit borang lah mengikut dia punya pendapatan yang diterima. Sama ada penggajian atau perniagaan, kadang-kadang dia buat perniagaan tapi sebenarnya ada pendapatan sewa. Sewa pun dia perlu lapor Puan. Okey. Ataupun lagi satu, kalau kata berlaku pertukaran ahli kongsi pun kena maklumkanlah sebab kita tak tahu you dah ada ahli kongsi yang dah resign, dah letak jawatan dan
tidak lagi berkhidmat di bawah nama perkongsian tersebut. So kena maklumkan kepada kita. Okey, itu dia perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk semua peniaga-peniaga ini. 7 tahun resit dan sebagainya, dokumen-dokumen penting perlulah disimpan. Okey, sekejap lagi nanti kita nak tanyakan kepada Puan Amalina. Bagaimana untuk mereka yang pertama kali yang nak mula melapor pendapatan perniagaan mereka dengan LHDN ini. Okey, kita akan berehat seketika, Puan Amalina. Okey Puan Tasha, thank you. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, kembali waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan tetamu kita di talian Zoom kita ada Puan Nurul Amalina Syafinas Abu Sofyan yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Bahagian Perniagaan di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik kita hari ini adalah pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan. Tadi Puan Amalina dah kongsi dah kenapa nak kena daftar, kena lapor kan dan jenis-jenis perniagaan yang bagaimana, yang syarikat ke, yang individu. Jadi bagaimana pula untuk mereka yang baru sahaja nak mula melapor ni, pertama kali nak melapor pendapatan perniagaan kepada LHDN ini. Apa yang perlu mereka lakukan, Puan Amalina? Okey, pertama sekali daftar cukai pendapatan lah, seperti ada saya maklumkan tadi. Daftar cukai pendapatan ni sebelum ni memang boleh buat secara fizikal ataupun secara online, tapi memandangkan musim PKP ni kita cadangkan, kita sarankan peniaga untuk daftar file cukai melalui atas talian kita, iaitu laman web edaftar.hasil.gov.my. Okey, dekat situ ada bahagian individu, majikan, syarikat. So peniaga boleh pilih option individu untuk daftar nombor file cukai mereka. Setelah mereka terima nombor cukai pendapatan, keduanya kita perlu dapatkan nombor PIN untuk kita tujuan e-filing lah Puan. Nombor PIN ni pun kita boleh minta secara atas talian. Kita boleh pergi kepada hasil.gov.my, kemudian pergi ke bahagian hubungi kami, ada maklum balas pelanggan. Di situ setelah kita klik dekat maklum balas pelanggan tersebut, ada pilihan permohonan. Di bawah permohonan tu bolehlah kita buat sana ada permohonan nombor PIN e-filing. Di sana kita boleh lengkapkan butiran, kemudian kita masukkan kita lampirkan salinan kad pengenalan dan juga borang CP55D. Borang CP55D ni adalah borang untuk meminta nombor PIN e-filing buat kali pertama lah Puan. Bila dah kita lampirkan, kita hantar dalam tempoh 3 hari bekerja, anda akan menerima 16 digit nombor PIN menerusi email yang tuan-puan guna untuk hantar maklum balas pelanggan tersebut yang berdaftar dengan pihak lembaga hasil. Seterusnya setelah menerima 16 digit nombor PIN tersebut, boleh wujudkan kata laluan e-filing. ID pemohon, ID untuk login masuk tersebut kita guna IC kita lah, nombor kad pengenalan kita. Kemudian kata laluan tu kita kena set sendiri. Kemudian baru boleh gunakan e-filing tersebut. Bila kita dah log masuk dengan kata laluan kita dah set, sebab 16 digit nombor PIN tu hanya kali pertama saja Puan. Itulah sekali saja yang boleh dikeluarkan untuk kita masuk buat kali pertama. Bila kita login first time tu kan ada login kali pertama. Di situlah. So bila kita dah boleh ada kata laluan, kita dah boleh guna e-filing, pastikan pilih jenis borang dan tahun taksiran yang betul. Untuk peniaga adalah EB lah, individu penguasawati yang menjalankan perniagaan. Selain kita lapor kita punya pendapatan bagi tujuan cukai, peniaga juga diingatkan untuk tidak lupa menuntut pelepasan yang dibenarkan bagi tahun 2020. Pelepasan ni yang seperti
individu automatik diberikanlah sebab pelepasan individu sebanyak RM9,000 kita automatik diberikan. Kemudian bagi mereka yang mempunyai anak ataupun ada caruman KWSP sendiri ataupun ingin menuntut pelepasan ibu bapa, so pelepasan ni boleh juga dirujuk di laman web kita lah, hasil.gov.my. Kemudian selain melapor pendapatan, juga mesti simpan rekod perbelanjaan. Itu paling penting, diingatkan berkali-kali untuk simpan rekod perbelanjaan, transaksi, resit-resit yang penting supaya kita boleh tahu itu adalah perbelanjaan untuk perniagaan dan peniaga tersebut. Okey, kemudian saya nak selit satu info lainnya Puan, macam dulu kita ada dua prefix nombor cukai kita, di depan tu dia ada SG ataupun OG. SG ini merujuk kepada salary group, iaitu individu yang menerima penggajian sahaja, manakala OG pula adalah mereka yang menerima pendapatan perniagaan. Ada jugalah beberapa kali saya menerima panggilan mengatakan, Puan, saya sekarang ni dah tak makan gaji dah, saya buat bisnes, saya nak minta nombor cukai baru untuk pendapatan perniagaan. Sebenarnya sama sahaja SG dan OG, tapi oleh sebab ada banyak kekeliruan seperti itu ya Puan, kenyataan media daripada pihak lembaga bertarikh 16 Mei baru-baru ini mengatakan SG dan OG ni, prefix SG OG ni mereka akan ubah kepada IG. IG ni bermaksud individual group lah, so selepas ini tak perlu ada kekeliruan lagi sama ada SG atau OG, semuanya pakai IG. Tapi perubahan ni mungkin berperingkat lah, dia ambil masa sedikit, kita akan mengubahkannya secara berperingkat mulai 18 Mei 2021. Itu dia ya, dengan kod barulah IG ya. IG bukan Instagram tau, kod untuk pelapor cukai. Betul, bukan Instagram. Individual group. Individual group maksud dia. Baik, dan lapor pendapatan kepada LHDN adalah wajib ya, seperti kita ketahui, tidak kira perniagaan tersebut untung ataupun rugi kan. Sepanjang PKP ni ramai yang mengadu, usahawan, peniaga semua kata bisnes rugi dan sebagainya, tapi lapor tu wajib ya. Dan ramai sebenarnya yang salah anggap tentang kewajipan membayar cukai pendapatan. Jadi apa antara salah anggap yang berlaku terhadap peniaga-peniaga ni pada cukai pendapatan yang mereka nak laporkan ni, Puan Amalina? Betul Puan, tidak kira lah sama ada untung atau rugi, melaporkan adalah wajib dan borang tu mesti dikemukakan. Sebab kalau kita tak hantar borang, ia adalah kesalahan undang-undang Puan. Dia kesalahan jenayah ya, dia bukan kesalahan jenayah sivil, dia memang jenayah yang boleh didakwa. Okey, tanggapan yang perniagaan yang rugi tak perlu hantar borang cukai itu adalah salah. Sebab walaupun rugi, kita kena kemukakan, kerana lagipun kalau kata dia rugi, sebenarnya lagi rugi kalau dia tak hantar, sebab kerugian perniagaan dia pada tahun tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan. Dia boleh seraplah kerugian tu sehingga dia ada keuntungan yang boleh dicukaikan. Maksudnya peniaga ni dia beruntung sebab dia boleh bawa kerugian yang dia ada pada tahun semasa ke tahun hadapan, dan boleh bawa lagi sehingga kerugian itu diserap sepenuhnya Puan. Keduanya, tanggapan yang salah adalah okey, saya bayar zakat maka saya tak perlu bayar cukai. Itu adalah tanggapan yang salah, yang salah daripada segi undang-undang, sebab bayaran zakat dan bayaran cukai ni dia dua perkara yang berbeza. Untuk umat Islam, zakat ni dia wajib dibayar, manakala cukai ni dia wajib tapi di sisi undang-undang lah untuk negara, pembangunan negara seperti kita sedia maklum. Kemudian kalau anda bayar zakat, masih perlu untuk hantar borang taksiran. Memang kita boleh set off lah, kalau kata kita cukai RM3,000, kita bayar zakat RM3,000, okey, memang cukai tak perlu lagi dibayar, tetapi borang itu masih perlu dihantar Puan. Sebab kalau kita tak hantar borang taksiran tersebut, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Seterusnya Puan, tanggapan juga ada mengatakan yang macam okey, perniagaan online ni tak perlu daftar SSM, tak perlu daftar LHDN sebab buat online, dia tak ada premis perniagaan, dia tak perlu bayar sewa premis. Itu pun salah. Sama anda berniaga di Instagram, anda buat IG review ataupun anda buat video YouTube, semua blogger, semua tu mendatangkan pendapatan kepada anda. So selain daripada, maksudnya ini tergolong dalam pendapatan selain penggajian lah Puan. Apa-apa yang selain daripada penggajian yang kita ada majikan semua tu, itu adalah satu bentuk pendapatan perniagaan dan
anda punya kewajipan untuk laporkan sama seperti semua rakyat di Malaysia ini. Tidak adalah jika hanya kerana anda melakukannya secara online, anda cakap, saya tak ada premis perniagaan, saya tak perlu lapor sebab saya buat secara online sahaja, kecil-kecil je. Itu tidak tepatlah, sebab kalau kita tahu pun, kalau artis buat review pun sebenarnya banyak untuk mereka Puan. Betul. Itu dia. Jadi janji namanya pendapatan. Maksudnya dapat duit. Dapat duit je perlu dilaporkan. Okey, dan sekarang kita nak tahu tentang masalah pula Puan Amalina kan. Apa antara masalah-masalah percukaian, cabaran lah yang umpamanya yang sering dihadapi untuk golongan peniaga ni? Okey, selalu memang antara yang masalah yang sangat sering sekali didengari adalah dokumen transaksi perniagaan yang tidak simpan, dan jika simpan pun dia tak simpan secara teratur. Macam kejap tahun 2019 dalam sini, and then 2020 dekat sana, macam dia tak teratur. Jadi bila dia menyukarkan peniaga sendiri, juga menyukarkan sekiranya mereka dipanggil untuk audit oleh pihak lembaga. Kemudian seterusnya mereka juga tidak menyimpan bukti pelepasan. Ini sebenarnya bukan hanya pada peniaga, mereka yang pendapatan penggajian juga ada kewajipan untuk simpan bukti pelepasan ni untuk membuktikan pelepasan yang mereka tuntut itu betul lah. Contohnya macam mereka tuntut tuntutan perbelanjaan perubatan ibu bapa. Kita nak tengoklah resit tu dibayar oleh siapa. Kemudian siapa yang menuntut. Tak boleh kalau atas nama suami tapi isteri pula yang menuntut. Mesti di atas nama pembayar tersebutlah. Jadi ini adalah bukti. Bukti yang perlu disimpan supaya membenarkan peniaga untuk menuntut pelepasan yang boleh dituntutlah, yang layak. Kemudian seterusnya peniaga tidak tahu bagaimana pengiraan cukai dibuat, dan kemudian peniaga tidak faham bagaimana pelepasan boleh tuntut. Seterusnya tidak mematuhi arahan notis bayar angsuran CP500 yang menyebabkan sering dikenakan penalti dan compound. CP500 ini adalah notis bayar angsuran bagi mereka yang mempunyai pendapatan perniagaan lah. Kemudian seterusnya tidak didedahkan dengan pengetahuan berkenaan pengecualian dan galakan cukai. Contohnya macam kalau kata syarikat atau peniaga dia menggaji mereka yang pegawai pegawai yang di payroll, rakyat yang penjara ataupun penagih bekas penagih dadah, dia bekas banduan ataupun yang diselia parol atau diselia, mereka sebenarnya mempunyai galakan cukai. Oleh itu mereka boleh cari tahu mengenai galakan dan penggajian cukai ni melalui laman web kita lah. Boleh tahu supaya lebih memberikan advantage kepada peniaga dalam mengurangkan cukai mereka. Kemudian seterusnya mereka peniaga tidak dapat mengenal pasti perbelanjaan, sama ada perbelanjaan perniagaan yang dituntut tu dibenarkan atau tak dibenarkan. Ini perbelanjaan peniaga ni untunglah sebab dia boleh tuntut perbelanjaan yang memang untuk perniagaan, tapi insya-Allah topik ni akan dibincangkan lebih mendalam lagi dalam slot klinik cukai minggu hadapan, Natasha. Baik. Okey, jadi kita akan tahu lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan perbelanjaan macam mana yang dapat itu penting juga. Dikecualikan ataupun perlu dibayar cukai. Baik, dan untuk atasi pula masalah cabaran yang dihadapi yang dikongsikan oleh Puan Amalina itu tadi. Apa antara tip lah yang boleh digunakan oleh peniaga-peniaga ni untuk pastikan urusan cukai mereka ni berjalan dengan lancar? Baik. Puan, bagaimana tipnya untuk memastikan kalau ada masalah pastinya mesti ada penyelesaiannya Puan. Datangnya daripada usaha, daripada peniaga jugalah, dan tidak lupa juga pihak lembaga juga tidak beragu-ragu untuk membantu peniaga yang memerlukan khidmat nasihat percukaian. Okay, di sini saya boleh kongsikan beberapa tips lah Puan untuk memudahkan urusan cukai peniaga, iaitu pertama sekali, sediakan penyata akaun dan penyata lain-lain pendapatan seperti penyata sewa ataupun penyata komisen. Contohnya kadang-kadang mereka ada online business tapi on the side pun mereka ada buat sebagai ejen Kowe ke sekarang ni pun trending ejen Norwex, betul tak? So semua itu mereka boleh simpan penyata-penyata tersebut sebab benda tu adalah pendapatan. Kita juga ambil maklum mereka mempunyai perbelanjaan dalam mendapatkan pendapatan tersebut. So bukanlah kita cukai terus atau atas untung kasar perniagaan tersebut. Kemudian seterusnya disarankan untuk peniaga mendapatkan ejen cukai yang bertauliah untuk penyediaan akaunnya Puan, jika perlulah, sebab ejen cukai ni dia tidak wajib, cuma jika perlukan bantuan penyediaan akaun disarankan untuk peniaga mendapatkan ejen cukai bertauliah. Senarai ejen cukai bertauliah ni pun kita
Peniaga boleh semak di laman web hasil.gov kita, boleh tengok di bahagian bawah sekali di pautan ejen cukai. Seterusnya, peniaga disarankan untuk menyimpan dokumen sokongan seperti mana diingatkan berkali-kali seperti resit insurans nyawa, resit derma, resit buku, resit zakat, dan itu adalah untuk tujuan tuntutan potongan, pelepasan dan rebate. Seterusnya, peniaga juga boleh merujuk nota penerangan borang B sebagai panduan yang boleh dirujuk di website laman web kita lah. Nota penerangan borang B ni dia memang menerangkan setiap satu item dalam borang B tersebut, bagaimana untuk mengisinya dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam setiap kolom dalam borang B tu. Itu sangat jelas lah, satu-satu dia explain lah. Okay. Seterusnya Puan, untuk simpan rekod perniagaan Puan, itu untuk simpan rekod perniagaan dan dokumen sokongan selama 7 tahun. Rekod perniagaan ni dia meliputi penyata akaun untung rugi, kunci kira-kira perniagaan, rekod jualan, belian, stok, inventory stok, bil-bil elektrik atau bil-bil air, semua tu itu adalah perbelanjaan perniagaan, so kena simpan. Dan juga paling penting juga penyata bank perniagaan. Dan tidak dilupa untuk diingatkan lagi sekali untuk menghantar borang nyata pada tarikh yang ditetapkan. Sebab bagi peniaga, mereka punya tarikh akhir adalah 30 Jun ini. Itu bagi borang manual, tapi jika buat e-filing adalah extension tambahan masa selama 15 hari sehingga 15 Julai, dan juga pembayaran perlu dilakukan sebelum 30 Jun dan tambahan masa 15 hari itu juga terpakai jika buat secara e-filing lah. Okey, baik. Itu Puan. Ya, kaedahnya ataupun tip lah untuk memastikan urusan cukai ni berjalan dengan lancar. Baik, kejap lagi nanti kita akan tanyakan kepada Puan Amalina apa itu tadi CP500. Ya. Kejap lagi boleh, kita akan tanyakan, kita berehat seketika, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, kembali waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Topik kita pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan, dan tetamu kita ada Puan Nurul Amalina Syafinas Abu Sufyan yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Bahagian Perniagaan di LHDNM. Okey, kita nak bertanyakan tentang CP500 itu tadi. Apanya CP500 ni ya Puan? Okey, Puan Tasha, CP500 ni dia adalah notis bayaran 6 kali ansuran mulai bulan Mac bagi setiap pembayar cukai yang mempunyai pendapatan selain penggajian lah, iaitu perniagaan ataupun sewa ataupun royalty atau faedah, pendapatan selain penggajian. Konsepnya sama seperti potongan cukai bulanan yang bagi mereka yang berpendapatan penggajian lah, macam potongan PCB ni dia buat setiap bulan bagi pendapatan penggajian. Tapi CP500 ni adalah notis bayaran 6 kali, maksudnya setiap 2 bulan lah. Peniaga dia perlu patuhi amount ansuran yang telah dianggarkan oleh pihak lembaga. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada peniaga perlu bayar cukai mereka secara lamsam. Sama seperti mereka yang makan gaji, PCB untuk PCB ataupun potongan cukai bulanan tu adalah untuk bantu mereka tidak terbeban dengan bayaran cukai yang lamsam, sama dengan CP500, membantu peniaga untuk tidak terbeban perlu bayar cukai secara lamsam. Makanya setiap 2 bulan mereka perlu patuhi amount anggaran CP500 ni. Mereka akan diberilah amount CP500 ni, mereka akan di-emailkan, mereka akan menerima secara pos, mereka juga akan dapat menyemak melalui aplikasi MyTax kita untuk mengetahui jumlah ansuran CP500 tu. Sekiranya anggaran ansuran CP500 tu tidak mencukupi pada masa peniaga itu
mengemukakan borang cukai. Contohnya pada untuk tahun taksiran 2020 mereka nak submit borang sebelum 30 Jun ni. Okey, bila mereka kemukakan, nampaknya apa yang mereka bayar selama 6 kali angsuran sebelum ini tidak cukup. Makanya mereka hanya perlu bayar jumlah yang terkurang sahaja semasa penghantaran borang nyata tersebut. Bila kita hantar borang nyata tu kan, kita boleh nampak berapa cukai yang kita kena bayar. Kita akan nampak juga kita dah bayar berapa dalam masa ansuran CP500 tu. Makanya kita just top up sahaja jumlah yang terkurang. Tapi jika jumlah ansuran untuk CP500 tu peniaga dah bayar melebihi jumlah cukai yang sepatutnya dia bayar, tak ada masalah, mereka akan dapat bayaran balik lah. Sama seperti PCB, konsep PCB, mereka juga akan dapat bayaran balik. Ingin saya tambah lagi informasi, sekiranya kita faham sekarang ni wabak pandemik COVID ni mungkin ada memberi kesan kepada peniaga. Mungkin mereka anggarkan, nampaknya jumlah cukai yang akan bayar nanti berkurangan sebab 2020 saya punya perniagaan merosot. Tak ada masalah, mereka boleh meminda amount angsuran CP500, tapi bagi tahun 2022 lah, sebab setiap pindaan hanya boleh dilakukan sebelum 30 Jun setiap tahun. Maksudnya sebelum 30 Jun mereka mesti hantar borang CP502, iaitu pindaan amount angsuran tersebut. Bila mereka pindah, maksudnya mereka ikutlah amount yang baru mereka rasa mereka boleh anggarkan tu. Mereka anggarkan okey kurang, so mereka beri amount angsuran yang baru, ikut angsuran yang baru tu. Kita faham kesusahan peniaga yang mungkin CP500 yang asalnya dianggarkan itu terlalu tinggi untuk mereka patuhi untuk 6 kali ansuran tersebut. Semuanya boleh budi bicara, orang kata kan, ya? Janji datang boleh untuk berbincang. Okey, dan untuk simpanan rekod perniagaan pula, sejauh mana kepentingannya tu Puan? Okey, simpan rekod sangat penting Puan, sebab ia adalah memang termaktub dalam Akta Cukai Pendapatan bahawa semua pembayar cukai, pendapatan penggajian ke pendapatan perniagaan mesti simpan rekod. Okey, tapi kita spesifikkan kepada peniaga lah dalam topik kita hari ini kan. So simpanan rekod sangat penting sebab membolehkan peniaga memantau juga kemajuan perniagaan mereka, pendapatan mereka, keuntungan mereka atau kerugian daripada perniagaan itu dapatlah ditentukan dengan mudah untuk tempoh asas bagi mana-mana tahun taksiran. Selain itu, dia mudahkan peniaga untuk dapatkan maklumat perniagaan mereka ketika ingin mengisi borang nyata cukai mereka lah, seperti mana mereka yang pendapatan penggajian merujuk kepada borang EA, maka rekod-rekod perniagaan ini bolehlah dia menjadi rujukan kepada peniaga. Ada juga saya terima aduan lah daripada peniaga, kata susah lah nak simpan lama 7 tahun pula tu, nanti resit dah hilang dakwat semua, mana nak nampak kan. Tapi banyak cara lain Puan untuk simpan. Kita sarankan peniaga boleh ambil gambar, simpan secara digital, simpan dalam pendrive. Sekarang ni hard disk pun saiz dah besar-besar pun murah saja, boleh simpan dalam secara digital ataupun boleh imbas atau scan lah, atau scan resit-resit, transaksi-transaksi yang penting boleh simpan. Kalau kata peniaga tu memang saya tak suka simpan digital, susah apa semua benda, saya suka fizikal, boleh photostate, boleh laminate sekalipun untuk mengelakkan dakwat tu hilang. Yang penting memang kita minta peniaga simpan lah. Sebab penting juga selain itu, apabila ada kes yang diaudit oleh pihak lembaga hasil untuk menyemak sama ada peniaga tersebut melaporkan dengan betul ataupun tidak, jadi rekod-rekod tersebut yang cukup teratur boleh membantu kes mereka, sebab mereka boleh tunjuk. Kalau katakan pegawai tanya untuk ini perbelanjaan macam mana, mereka boleh tunjuklah, okey untuk tahun taksiran ini sekian perbelanjaan saya. Maka boleh disahkanlah perbelanjaan itu memang selari dengan apa yang mereka lakukan, pendapatan dan keuntungan tu selari dengan apa yang mereka lakukan per hari. Baik, itu dia ya. Jadi jangan lupalah 7 tahun ya boleh simpan resit tersebut, dan sekarang ni cukup mudah guna digital. Baik, kita tak punya masa yang banyak. Okey, secara ringkas Puan, pesanan kepada pendengar-pendengar kita ataupun peniaga-peniaga sekarang ini kan, yang dah berniaga sepanjang tempoh pandemik COVID-19, PKP dan sebagainya, bagaimana ya mereka untuk mulakan langkah pertama melaporkan pendapatan mereka di LHDN ini? Okey, pertama sekali apabila anda berhasrat untuk menjadi seorang peniaga, anda mesti simpan di minda yang anda perlu daftar fail cukai pendapatan. Kemudian sekiranya anda dah terima nombor fail cukai pendapatan anda perlu dapatkan nombor PIN filing dan
lapor pendapatan kepada pihak lembaga, sebaik-baiknya secara e-filing lah kita nak galakkan semakin banyak orang untuk e-filing kerana ia lebih mudah, tepat dan selamat. Tidak kira pendapatan anda dicukaikan atau tidak, anda wajib menghantar borang cukai. Jika anda buat e-filing, anda akan nampak tu berapa sebenarnya cukai yang anda perlu bayar bagi tahun taksiran tersebut. Okey, kalau kata bagi yang peniaga, seperti diingatkan, tarikh akhir adalah 30 Jun dan 15 Julai bagi yang mereka yang menggunakan e-filing. Jadi e-filing ni baguslah ada bagi lagi tambahan masa. Dan pendapatan bercukai anda juga dapat dikurangkan dengan pelepasan cukai. Jangan lupa untuk tutup pelepasan cukai yang anda layak tuntut. Okey, seterusnya simpan resit dan rekod perbelanjaan bagi tujuan pelepasan cukai tersebut ataupun tuntutan perbelanjaan perniagaan dalam tempoh 7 tahun. 7 tahun adalah maksimum, kita kena simpan rekod perniagaan. Okay. Seterusnya, pesanan secara am lah. Sekarang ni banyak kes-kes scammer. So, pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia ingin pesan kepada peniaga dan semua pembayar cukai di luar sana untuk berhati-hati dengan scammer. Pihak lembaga mereka tidak akan menelefon pembayar cukai dengan nombor telefon personal, tak akan guna nombor telefon bimbit, mereka guna nombor office. Dan sekiranya ragu-ragu, pembayar cukai boleh semak melalui MyTax. MyTax tu boleh tengok ledger mereka, boleh tengok ada yang terlebih bayar ke, terkurang bayar ke, boleh semak. Boleh semak di situ sebelum, kalau kata ragu-ragu lagi, boleh telefon pihak lembaga yang diterima, suruh bayar itu ini adakah betul atau tidak. Jadi hasil Careline yang boleh dihubungi adalah di 0389111000 ataupun boleh guna juga hasil chat dan boleh ikuti laman media sosial LHDNM sama ada Facebook, Instagram atau Twitter dan layari juga portal rasmi LHDNM di hasil.gov.my. Okey, itu dia ya, cukup mudah untuk anda dapatkan maklumat lanjut tentang lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nurul Amalina Syafinas Abu Sofyan kerana bersama-sama dengan kami dalam program Klinik Cukai pada hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Tasha, terima kasih Bernama Radio. Ya, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.